Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk 8.3 mikroorganisma dan virus untuk bab biodiversity ni. Okey, tengok konsep mikroorganisma. Kenapa dia dipanggil mikroorganisma? Ialah kerana dia mikro, iaitu seni, dan organisma benda hidup. Benda hidup yang hanya boleh dilihat melalui mikroskop. So mikroorganisma ini kita bahagikan kepada virus, bakteria, alga, protozoa dan kulat. So bakteria, konsep yang kita dah belajar bab sebelum ini. Okay. So bakteria ini tidak mempunyai nukleus yang nyata kerana tiada membran nukleus. So bila dia tak ada membran nukleus yang meliputi nukleoid dia, dia adalah dalam alam prokarya. So bahan genetik dia merupakan DNA yang terbenam di sitoplasma. Dia juga mempunyai plasmid. Plasmid adalah DNA kecil yang membawa gen tambahan. Ingat kita jumpa konsep plasmid ni dalam bioteknologi. Okey, dia wujud sebagai sel tunggal berpasangan, ada yang ada filamen, ada yang berantai dan ada yang berkelompok. So bakteria wujud dalam bentuk, okay, kebanyakan bakteria dikelaskan mengikut bentuk dia sama ada coccus, vibrio, bacillus atau spirillum. Coccus bulat, vibrio tu dia macam lengkung sikit macam itulah, spirillum, spiral, okay, dan juga bacillus cylinder. Okey, yang kedua adalah protozoa. Protozoa adalah unisel yang mempunyai ciri seperti haiwan. Dia boleh bergerak menggunakan pseudopodium, cilia atau flagellum. Kita missing kat sini, okey, flagellum ya. So pemakanan secara heterotrof ataupun autotrof. Ingat balik, heterotrof dia mendapatkan daripada organisma lain. Autotrof dia menjana dan pemakanan dia menggunakan sama ada cahaya matahari ataupun tenaga kimia. Euglena adalah contoh protozoa autotrof sebab dia ada kloroplast, maka dia boleh buat fotosintesis. So protozoa ni dia kadang-kadang hidup secara bebas, ada yang hidup sebagai parasit. Okay, yang ketiga adalah alga. Alga adalah organisma unisel, okay, ada yang multisel. Okay, contoh yang unisel adalah Chlamydomonas. Multisel seperti alga perang iaitu Fucus. Setengah alga mempunyai flagellum untuk bergerak. Alga mempunyai ciri-ciri seperti tumbuhan iaitu mengandungi kloroplast. Organisma autotrof, bila dia ada kloroplast, dia menjalankan fotosintesis. Okey. Dia ada daun, batang dan akar sebenar seperti tumbuhan lain. So habitat alga dapat dijumpai di kolam, tasik ataupun laut. Okay. Yang keempat adalah kulat. Kulat yang mana kulat yang kumpulan fungi tetapi dia sangat halus. Okay. So digelarkan mikroorganisma, tidak mempunyai klorofil. Cara pemakanan dia adalah heterotrof, tidak mempunyai akar, batang dan daun. Dinding sel yang dibina oleh kitin. Badan kulat wujud sebagai miselium iaitu berbenah halus yang dipanggil hifa. Okay. Yang kulat atas pada roti tu, kita tengok tu. Okay. Yang punya ni kita panggil hifa. Okay. Unisel seperti yeast ataupun multisel seperti milko, kulat roti. Boleh dijumpai dalam kawasan lembap, gelap dan lembap dan juga organisma yang reput ataupun mati. So dia heterotrof sama ada di parasit ataupun saprofit. Okey, yang kelima adalah virus. Virus ini dikenali sebagai
bukan organisma yang bersel. Kerana virus ini hanya mempunyai, kenapa kita panggil organisma yang bersel? Kerana dia menjalankan proses hidup. Tapi virus tidak menjalankan proses hidup apabila dia berada di luar sel perumah. So virus hanya membiak dalam sel hidup dengan menyuntik bahan genetik ke dalam sel perumah. Sebab dia bukan benda hidup. So dia perlukan sel lain, dia singgah dekat sel lain. So dia masukkan dia punya virus. Masukkan dia punya DNA ke dalam sel perumah. So sel perumah ini digunakan untuk dia membiakkan banyak-banyak dia punya DNA ataupun RNA. So dia lepaskan dia punya DNA atau RNA bentuk virus yang baru. Semua bahan itu dia menggunakan bahan sel perumah. So sel perumah akan mati. Virus terdiri daripada asid nukleik, DNA ataupun RNA dan kapsid yang terdiri daripada protein. So, bahan dia sikit saja. Saiznya terlalu kecil, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. So contoh virus yang kamu perlu tahu ialah virus mozaik tembakau, this one, bacteriophage T4 dan virus HIV. Okey. So kita tengok peranan mikroorganisma dalam kitar nitrogen. Okey, sebelum ni kita belajar unsur nitrogen adalah unsur yang paling penting untuk siapa? Untuk tumbuhan. Unsur yang paling penting untuk tumbuhan supaya tumbuhan dapat mensintesis protein, tisu tumbuhan. So nitrogen ni ada di mana? Ada di atmosfera. Dia gas bebas yang berada di atmosfera. So langkah pertama bagaimana nitrogen tu boleh sampai ke tumbuhan adalah, saya tunjukkan yang pertama adalah tindakan kilat. Kilat dia boleh menukarkan nitrogen yang bebas dalam udara kepada nitrat. Nitrat ni adalah unsur, sebab dia ada huruf N kan, dia adalah unsur nitrogennya. So nitrat ini bila dia berada di dalam tanah, dapatlah dia diserap oleh akar pokok. Barulah pokok boleh hasilkan protein. Itu yang pertama. Yang kedua ialah yang ni. Tumbuhan legum. Legum adalah tumbuhan kekacang di mana dia punya akar tu dia ada, kita panggil nodul akar. Di dalam nodul akar ni ada satu bakteria yang special, bakteria pengikat nitrogen. Bakteria ini yang contoh Rhizobium sp. Rhizobium sp dia boleh tukarkan nitrogen kepada amonia. Azotobacter sp, yang berada bebas di dalam tanah, dapat menukarkan nitrogen. Bukan. Ini nak teruskan yang ke bawah. Yang ketiga adalah penggunaan baja atau yang dihasilkan oleh kilat juga menyebabkan pengumpulan nitrat ke dalam tanah. So, nitrat ini boleh diserap oleh pokok. Bila pokok ini dimakan oleh haiwan, bila haiwan memakan pokok, ataupun pokok ini mati, haiwan itu mati. Bila lembu makan pokok,
nombor mendapatkan dia memindahkan unsur nitrogen. So bila organisma mati, proses perebutan berlaku, proses penguraian berlaku, perebutan oleh bakteria dan kulat akan menukarkan unsur nitrogen yang ada dalam tisu haiwan ataupun tisu tumbuhan ini kepada bentuk amonia. Okey. Amonia akan ditukarkan kepada amonium oleh azotobacter. Ini terdapat dalam tanah secara bebas. Jenis bakteria yang terdapat dalam tanah. Okey, ada lagi bakteria Nitrosomonas, dia dapat tukarkan amonia dan amonium kepada nitrit. Nitrobacter ditukarkan nitrit kepada nitrat. So kita nampak fungsi-fungsi bakteria. Okay, bakteria adalah mikroorganisma dalam kitab nitrogen ini. Betapa pentingnya dia dapat menukarkan sesuatu unsur, satu sebatian kepada satu sebatian yang lain. So, bila dah tukar kepada nitrat, nitrat ni selain dia diserap oleh akar pokok, dia juga dikembalikan ke atmosfera oleh bakteria pendinitratan. So, bakteria pendinitratan ditukarkan nitrat kepada nitrogen dalam atmosfera. Kenapa nitrogen ini penting? Kerana tumbuhan memerlukan unsur nitrogen sama ada dalam bentuk amonium ataupun nitrat supaya dapat mensintesis protein, menghasilkan protein membentuk tisu dalam tumbuhan. Okey, kegunaan mikroorganisma juga sebagai pengeluar. Pengeluar ni adalah contohnya fitoplankton, iaitu terdiri daripada alga hijau, alga biru hijau, dinoflagellate atau diatom. Okey, fitoplankton dia dapat menjalankan fotosintesis kerana dia mempunyai klorofil. So dia bertindak sebagai pengeluar utama dalam sistem akuatik. So fitoplankton inilah yang dimakan oleh organisma-organisma yang kecil yang lain yang ada dalam kolam. Ini mikroorganisma sebagai pengurai, sama ada bakteria ataupun kulat. So dia boleh menguraikan bahan organik kompleks seperti najis haiwan, bangkai ataupun pokok. So bila dia uraikan, dia bebaskan enzim untuk menyebabkan bahan organik itu merebut dan nutrien tu dapat sama ada diserap oleh bakteria ataupun kulat ataupun kembali ke dalam tanah. So dalam masa yang sama, proses ini dapat menyuburkan tanah. Unsur-unsur yang diperlukan pun dapat dikembalikan ke dalam tanah. Mikroorganisma sebagai parasit. Apa itu parasit? Parasit dia adalah istilah kepada organisma yang mendapat faedah daripada perumah. Manakala perumah akan mengalami kerugian ataupun mati akibat parasit. So, contoh mikroorganisma yang parasit yang pertama adalah Plasmodium species, yang mana dia merupakan sejenis protozoa yang hidup dalam perut nyamuk ini. Dan dia ialah yang berfungsi menyebabkan penyakit malaria. Organisma sebagai simbion. Simbion ni adalah hubungan antara perumah dan parasit. Jika dia hidup di atas sel perumah, kita panggil endosimbion. Hidup di dalam sel perumah. Endo tu dalam. Contohnya
adalah Protozoa trichonympha, spesies yang hidup dalam salur alimentari anak-anak. Yang kedua, Ectosymbionts yang hidup di luar perumah. Okay, seperti kulat yang hidup di sekeliling akar tumbuhan. Okay, definisi patogen. Patogen, okay, konsep ni kita dah belajar masa tingkatan 2. Patogen merupakan organisma yang boleh menyebabkan penyakit sama ada virus, bakteria, protozoa maupun kulat. So, definisi vektor, okay, vektor adalah organisma yang membawa patogen dan dia menyebabkan penyakit tertentu. Contoh seperti nyamuk, lalat ataupun lipas. Okay. Seperti lalat. Kalau lalat ini, dia membawa patogen iaitu bakteria Vibrio cholera. So, dia membawa patogen ini. So, apabila lalat hinggap di makanan, makanan itu tercemar dengan bakteria ini yang boleh menyebabkan penyakit kolera, cirit-birit. Okay. Virus denggi, okay, virus tu adalah patogen, okay, dibawa oleh nyamuk Aedes sebagai vektor. Dipindahkan melalui gigitan. So, manusia yang digigit oleh nyamuk Aedes yang ada virus denggi dalam dia akan mendapat demam denggi. Okay, lipas pula dia membawa bakteria Salmonella, okay, yang boleh mencemarkan air dan makanan. Kesan patogen kepada kesihatan manusia, dia boleh menyebabkan kita sakit dengan cara dia membunuh sel badan, merencat fungsi sel badan, merembaskan toksin yang boleh menyebabkan kelumpuhan dan juga merosakkan aktiviti metabolisme badan. So, ini contoh yang terdapat di dalam buku teks kamu. Patogen adalah organisma yang menyebabkan penyakit tersebut, nama penyakit dan simptom penyakit. Okey, itu saja untuk bab ini. So, kita tengok pada soalan. Mengapakah virus tidak dikelaskan dalam sistem 6 alam? Okay, ulangannya kerana virus adalah bukan benda hidup. Tidak dianggap organisma hidup kerana dia tidak menjalankan sebarang proses hidup apabila dia berada di luar rumah. Yang kedua, mengapakah parasit dia biasanya tidak membunuh perumah dia? Okay, kerana supaya dia mendapat keuntungan secara berterusan. Kalau sampai dah habis dia punya keuntungan tu, barulah perumah itu akan mati. Okey, apakah maksud simbion dan jenis-jenis simbion? Simbion adalah hubungan antara dua organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat. Okey, sangat rapat. Dalam konsep, salah satunya adalah perumah. Kita ada ekto, simbion dan endo. Guna ingatkan perkataan ekto. Ekto maksudnya luar, dia hidup di luar perumah. Endo di dalam, dia hidup di dalam perumah. Okey, patogen adalah mikroorganisma yang membawa penyakit. Nak baca soalan. Maksud patogen dan 3 contoh patogen dan vektor. Patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Vektor adalah organisma yang membawa patogen. Okay. Lalat membawa bakteria Vibrio cholera, nyamuk membawa virus denggi, lipas membawa bakteria Salmonella. Okey, itu saja daripada teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.